Dengan lebih 30,000 kes kumulatif positif COVID-19, manakala jumlah peningkatan yang dianggap sebagai mendadak 2 bulan yang terakhir sahaja mencecah 20,000 peningkatan dan 13,000 daripadanya tertumpu di sebuah negeri iaitu di Sabah, manakala negeri yang kedua tertinggi kesnya adalah merupakan 1/3 daripada jumlah berkenaan. Bererti kita berada dalam keadaan yang krisis yang begitu genting untuk kita tangani, dan ini juga telah digeruhkan lagi dengan realiti bagaimana lebih 11,000 anggota frontliner ataupun apa yang saya sebut sebagai bardan, barisan hadapan, juga berada dalam keadaan kuarantin, memberikan tekanan yang lebih besar kepada mereka yang seharusnya menjaga perimeter operasi kita untuk menjamin keselamatan semua. Dan apabila perimeter itu juga sudah mula menghadapi krisis dalam konteks masa bekerja, dalam konteks kesiapsiagaan, tentulah ianya menimbulkan kerisauan dan kegusaran. Namun, kita juga berbekalkan dengan semangat bahawa isyarat disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadinya menyatakan bahawa kita belum menang dan kita harus bersama-sama memberikan sokongan kita kepada para bardan yang berada di dalam perimeter operasi untuk memberikan keyakinan bahawa kita berdepan dengan realiti yang sangat mencabar buat masa ini. Malam ini, bicara naratif secara spesifiknya akan memberikan suluhan terhadap aspek ini, soal kesiapsiagaan negara kita, memahami realiti cabaran semasa yang sedang berlangsung, dan untuk tujuan itu kami bakal membuka talian nanti sekitar 10 minit dari sekarang, 03-2282-9841, dan kita bercakap tentang pendekatan kerajaan semasa dalam menangani COVID-19. Dua panel yang akan memberikan warna perbincangan pada malam ini. Di sebelah kiri saya adalah Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib Layas Khalid, merupakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik atau singkatannya KITA dari UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Merah ini bukan tanda marah ke apa ke, tak ada ya. Kita berani. Semangat dan berani. Mudah-mudahan, insya-Allah. Semangat dan berani. Bardan juga, frontliner. Frontliner juga memerlukan semangat ditiup dengan. Kalau tampil malam ini bercakap tentang ini, saya anggap sebagai frontliner, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sahabat saya di sana, di hujung, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Terbang memandu? Memandu. Tidak yakin dengan terbang? Tidak yakin. Namun saya sangat hargai, walaupun memandu, baru saja sampai, sempat makan malam. Ya, sempat. Saya anggap ini pengorbanan kita dalam usaha untuk memaklumkan kepada rakyat seluruhnya tentang realiti yang kita hadapi ini. Saya mulakan dengan Dr. Kartini dulu. Melihat realiti semasa ni apabila sebagai seorang akademik, bahkan kita pula, kalau melihat perkembangan dari semasa ke semasa, selalunya apa yang doktor akan lihat secara harian bila berkait tentang COVID-19? Okay. Saya kira pertama sekali yang perlu kita fahamkan ialah pengalaman mengajar kita menjadi dewasa, ya. Dan sepanjang kita berada dalam keadaan matlamat yang pertama seperti yang YPM telah mengatakan bahawa matlamat kita hari ini adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19, ya. Dan seperti saya katakan tadi, pengalaman mendewasakan ialah kita mahu rakyat Malaysia menerima hakikat bahawa kehidupan kita ini di era COVID-19, ya. Dan kalau kita lihat evolusi dunia, kita telah nampak bahawa perubahan dunia ini, di mana dunia ini mengalami bubonic plague suatu ketika dahulu, kemudian kepada Spanish flu, dan kini kita berhadapan dengan COVID-19, bermakna mengajar kita dan dunia untuk melihat bagaimana kita mahu merubah struktur kehidupan. Bukan saja persoalan situasional, tapi persoalan perubahan kepada struktural hidup, ya. Adakah kita telah bersedia kalau kita pulangkan balik kepada keadaan kehendak kepada pilihan raya, terutama sekali dalam keadaan kita nak berdepan dengan PRK, Batu Sapi, adakah Suruhanjaya Pilihan Raya telah ada unit kesihatan tertubuh di dalamnya? Maka kita pulangkan balik, adakah Malaysia telah bersedia untuk di masa hadapan menyediakan struktur yang lebih selamat dan sihat untuk rakyat. Walaupun sekarang ini telah ada garis panduan, telah ada SOP yang perlu kita patuhi, tetapi kalau kita lihat kepada unit-unit institusi, pentadbiran yang lain, adakah mereka juga telah bersedia? Kerana kita kena menerima hakikat kita hidup dalam COVID-19 dan kita melihat bahawa impak pandemik ini akan berlarutan, sehingga kalau kita lihat apa yang dikeluarkan oleh WHO, sehingga 5 tahun akan datang. Jadi kita nak tanya, adakah Malaysia, adalah kerajaan Malaysia bersedia dalam keadaan ini, dalam menangani COVID-19 di Sabah? Kita nampak kerajaan telah berusaha sedaya upaya untuk memobilisasikan daripada yang pakar, doktor pakar, kepada yang berbagai peringkat perkhidmatan untuk tampil ke hadapan menjadi bardan, seperti mana yang
Tuan Syed katakan tadi, untuk bersama menggembeling tenaga, membantu mementras atau menamatkan atau memutuskan rantaian COVID-19 ini. Ya. Badan tu saya cipta. Ya, saya suka istilah tu. Cantik sekali. Kita frontliner kan. Kita perlu bahasa Melayu luas untuk kita perlu fleksibel dalam memperkenalkan. Apabila Dr. Kartini menyebutkan tadi soal Sabah, itu kegusaran juga kerana kita berdepan dengan batu api. Kita akan tangani nanti persoalan-persoalan berkait tentang perspektif politiknya. Tetapi hari ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dr. Azzuddin memberikan ucapannya, merupakan suatu perutusan yang memberikan isyarat. Kalau Dr. sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri petang tadi, apa isyarat-isyarat besar yang cuba disampaikan tadinya? Saya rasa kita melihat situasi sekarang ni agak meruncing kalau dilihat dalam konteks COVID-19 atau COVID-19 ni yang mana perlu ada satu bentuk gerakan bersama lah yang bukan saja di kalangan di pihak kerajaan tapi juga di pihak rakyat untuk menangani isu ni kan. Sebab sebenarnya kita tahu bahawa kalau kita lihat sebenarnya sekarang ni kita memasuki era dikatakan sebagai second wave ataupun third wave kepada COVID-19 ni di Malaysia jadi kalau kita lihat yang wave yang pertama tu kita berjaya menangani ini dengan cakap baik kan. Kalau lihat kan hingga sampai ke satu angka ketika itu tapi kali ini datang kembali kan. Dia ada implikasi lah yang kita lihat kenapa keadaan itu berlaku dan dikatakan yang menyumbang pada keadaan ini sebenarnya adalah kerana ramai yang pulang daripada luar dan juga yang mana parti juga pendatang tanpa izin yang datang secara haram yang menyebarkan COVID-19 ini khususnya di Sabah lah. Itu sebab di Sabah tu merebak kan. Dan juga di Semenanjung juga keadaan itu berlaku dan dalam konteks ini saya rasa penekanan semula maksudnya kerajaan harus khususnya melalui Yang Berhormat Perdana Menteri lah untuk menggembeling rakyat sendiri untuk terlibat sama untuk pastikan bahawa semua harus mengikuti SOP dan juga dalam sama memastikan bahawa kita dapat menangani COVID-19 ini secara lebih berkesan kan. Sebab kalau kita masalahnya COVID-19 ini senang sangat merebak. Kita alpa saja dia akan menyakiti kita. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa saja sekiranya mungkin rakan sebaya kita ataupun rakan sekerja yang terkena kalau perlu karantin kita akan karantin Jadi dalam konteks ini saya rasa semua peraturan itu harus diikuti dan yang paling ditekankan adalah saya rasa berkaitan dengan bagaimana dia efek kepada COVID-19 ini bukan saja dari segi jangkitan tapi juga dari segi ekonomi yang sampai lagi menjejaskan negara masa ini. Jadi saya rasa tumpuan sekarang ini diberikan ke arah untuk menangani COVID-19 ini bersama badan yang barisan di hadapan. Dalam bersama rakyat harus terlibat sama untuk mematuhi SOP dan sebagainya. Dan kerajaan melalui bajet nanti bajet 2021 akan berusaha untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat yang hilang pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana nak memastikan rakyat ni dapat kalau tidak teruk sebegini lebih selesa sedikitlah dari segi kehidupan. Jadi banyak isu sebenarnya yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan tapi kerajaan sendiri tidak akan berjaya dalam usaha menangani ini tanpa rakyat sendiri terlibat sama. Itu yang saya rasa Perdana Menteri menyarankan supaya mengingatkan rakyat kita kena berusaha balik sebab kita dah jaya menangani wave pertama tapi sekarang ni wave kedua kita kena berusaha sama untuk terus menjayakan ini. Apabila Dr. Azzuddin mula menyebutkan soal wave, soal gelombang, ni gelombang pertama, gelombang kedua, kan ni mula memasuki ke gelombang yang ketiga. Ramai yang membuat perbandingan mengapa dahulu kita boleh sampai mencapai single digit satu digit dan kini kembali meningkat. Are we doing it right? Ramai yang bertanyakan begitu. Adakah kita melakukannya dengan betul, Dr. Kartini? Kalau kita lihat balik kepada persoalan nyawa dan kelangsungan hidup di gelombang pertama dan kedua kita lihat kerajaan begitu bersungguh kita lihat media juga memainkan peranan aktif #stayhome semua keluar merata-rata dan kita telah nampak usaha dari segi health screening disediakan fasiliti untuk temperature reading, adanya garis panduan dan SOP untuk memaklumkan orang ramai untuk bersedia berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan, menjaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Namun dalam gelombang ketiga ini kita nampak bahawa
kesan utama adalah dalam pilihan raya negeri Sabah yang baru-baru ini. Perkara ini tidak kita nafikan bahawa impak dan puncanya itu, kalau kita lihat merata-rata kempen, mereka seolah-olah lupa. Macam yang Prof Aziz katakan tadi, alpa. Alpa sebentar. Kerana melihat gelombang pertama dan kedua itu, nampaknya negara telah pun dipuji. Bukan saja dalam negeri, tapi WHO juga memuji bagaimana Malaysia berjaya menangani COVID-19 dalam keadaan yang terkawal. Saya kira bila mana kempen turun, masing-masing dah lupa. Saya ingat ramai yang tidak menjaga penjarakan sosial. Ramai yang berkumpul dan berhimpun secara ramai, tidak menutup, memakai pelitup muka. Dan perkara-perkara ini adalah kita nampak virus memang tidak mengenal sama ada politician atau bukan politician. Dan politician tidak kalis COVID. Walaupun mereka merasakan mereka kalis COVID bila berkempen dan lupa sebentar apa yang sebenarnya menjadi ancaman dan kepada keselamatan awam ketika itu. Dan kita lihat usaha ini diteruskan. Saya kira kerajaan sangat bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat bagaimana Kementerian Kesihatan telah menghantar lebih daripada 475 kaki tangan pelbagai peringkat ke Sabah untuk membantu. Keadaan Sabah yang kini digelar sebagai Little Wuhan. Ramai independent media mengatakan Sabah is the Little Wuhan kerana jangkitan yang lebih daripada 2,000 yang disahkan kes aktif COVID. Kemudian kita perhatikan bahawa tentera juga terlibat. Kerajaan juga menyeru NGO dan sukarelawan tempatan untuk tampil ke hadapan, membantu sama ada menyediakan pakej makanan, bersama membantu masyarakat bajau laut. Saya ingat viral video itu sangat terkesan di hati saya terhadap 27 keluarga bajau laut dan bagaimana tentera laut dan juga NGO bersama bergabung tenaga membantu mereka. Saya anggap bahawa kalau dari segi proses dan pengurusan itu, Malaysia mempunyai kapasiti dan capability yang baik. Seumpama kalau kita melihat bagaimana mereka mencipta kluster, bagaimana kluster itu dipastikan, dan penciptaan proses kluster ini mengenal pasti kluster itu originnya dari mana, dan seterusnya menanggani, cuba mengawal daripada ianya terus merebak. Dan saya ingat ketika fasa pertama dulu dia ada kluster tabligh, dan juga kluster kayangan. Indah cipta kategori tersebut. Tapi namun begitu kita nampak bahawa proses itu sebenarnya memperincikan daripada awal hingga akhir bagaimana mengurus, mengenal pasti dan cuba mengawal supaya rantaian COVID itu boleh diputuskan. Dan kali ini kita berdepan dengan banyak lagi kluster, kesan daripada kealpaan manusia itu sendiri, bahawa mereka lupa penjarakan sosial, memakai pelitup muka, menjaga kebersihan adalah perkara yang sangat penting. Dan mereka perlu mengimunkan diri, menerima hakikat hidup dalam COVID-19 dan menjadikan itu sebagai amalan biasa, kebiasaan. Bercakap soal Little Wuhan ini, hari ini Sabah kebanyakan kawasannya sudah mula memasuki kategori merah. Dan itu satu keadaan yang membimbangkan. Bila mana kita berdepan dengan nanti, kalau kita mendengar isyarat dan pesan daripada Perdana Menteri tadi, batu sapi, kemudian nanti akan disusuli pula dengan pilihan raya negeri untuk Sarawak. Jadi ini gambarannya tadi Perdana Menteri menyatakan bahawa ia tidak terelakkan kerana 60 hari itu masih lagi durasi yang perlu dipenuhi. Doktor, ini penting untuk kita memikirkan soal kaedah-kaedah baru bila berdepan dengan realiti itu nanti. Kalau cakap pasal pilihan raya kan, mungkin batu sapi kan, ada malah Kementerian Kesihatan mencadangkan supaya mungkin boleh tangguhkan pilihan raya sebagainya kan. Dalam konteks ini saya tak sebab kita terikat juga dengan perlembagaan kan, dan perlembagaan itu menghendakkan kalau tiadanya ahli parlimen ataupun ADUN sekalipun perlu diganti kan. Jadi dalam konteks ini tak nak kita kena buat. Itu yang Suruhanjaya Pilihan Raya pun dah umumkan 5 Disember akan diadakan pilihan raya kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa kena diadakan. Cuma saya rasa tiada halangan kalau masih nak buat pilihan raya kan. SOP itu kena berubah kan. Perlu diperketatkan kan. Maksudnya bagi saya lah macam kempen kan, tak perlu dah kempen macam sebab di Sabah kan kita lihat rumah ke rumah, ceramah umum kan, semua orang duduk dekat-dekat. Jadi jangkitan tu mudah dilakukan. Jadi
apa salahnya kita guna kaedah yang juga diamalkan di negara barat sebenarnya, kempen di media saja, di sosial media kan, cukup kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa media juga kena adil lah, memberi peluang kepada semua pihak bertanding untuk apa ni, ada ruang lah untuk kempen kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa boleh dilakukan kan, dan pilihan raya itu bukanlah sebenarnya yang menjadi punca kepada penyebaran COVID-19 ini, tapi sebenarnya rakyat berkumpul sebagainya yang menjadi punca itu kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa boleh dilakukan kan. Termasuk juga pilihan raya Sarawak nanti mungkin diadakan paling lewat Jun tahun hadapan Cuma pilihan raya umum saya rasa boleh tangguhkanlah kan, sebab mandat itu lambat lagi 2023 kan, itu mandat terakhir. Jadi saya rasa boleh ditangguhkan. Tapi balik pada persoalan Syed tadi, yang pertama tadi tentang Sabah memang Sabah saya rasa dalam kritikal sekarang ni kan. Dan itu bantuan banyak diberikan kepada Sabah dan kita lihat bahawa kapasiti katil juga sangat kritikal sekarang ni kan, di ICU sebagainya. Saya rasa saya dengar dah sampai 50%, sampai 50% dia punya kapasiti. Jadi tapi masih lagi berkemampuan, maksud kita ada kemampuan untuk menanganinya, dan sekiranya ada masalah bantuan datang daripada Semenanjung untuk Sabah. Jadi saya rasa dalam semangat Malaysia ni, inilah yang ditunjukkan lah oleh frontliner kita dan pihak kerajaan dan rakyat sekalian, bantu untuk meringankan beban penduduk di Sabah lah. Jadi saya rasa semua perkara ini saya rasa membawa satu impak yang positif saya lihat dalam usaha menangani ini, dan cuma cabaran sangat besar dan diharapkan apa yang diusahakan sekarang ini dapat mampu untuk menangani COVID-19 dan sekurang-kurangnya dapat ini melegakan Sabah lah. Tidak seperti mana sekarang ini. Boleh saya tambah sedikit Tuan? Ya, saya nampak bahasa badan doktor nak mencelah tadi tu, tapi kita berehat dulu doktor. Boleh. Kita akan sejurus selepas berjeda seketika kembali membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh panelis tadi, where there is crisis, there is opportunity, dan apakah opportunity-nya. Teruskan kesediaan anda. Berikan liputan melihat perkembangan dan berguna kaedah menangani COVID-19 setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan perutusan ucapannya pada petang tadi, memberikan senario mutakhir dan juga cabaran-cabaran yang harus ditangani. Dan dua panelis yang menemani saya di waktu ini, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib dari KITA UKM di sebelah kiri saya, dan juga Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah UUM. Jauh kita nak sebut diterbangkan, hakikatnya beliau memandu kerana nak mengelak duduk di dalam kabin selama 1 jam katanya masa PKP ni saja 4 kali dah turun naik Kuala Lumpur mandu ya, lebih selesa begitu. Ada surat meretas empadana. Ya, sebab ada pilihan. Ada pilihan. Kalau tak ada pilihan mungkin terbang juga lah kan. Itu realitinya kerana tadi Prof ada menyatakan soal realiti baru. Kita pun mengatakan ini normal baru, kebiasaan baru. Dan kita bakal berdepan nanti kalau tadi menyentuh soal PRK, batu sapi, kita harus melihat kepada SOP-SOP baru dan harus dibiasakan. Dan tadi Dr. Kartini ingin mencelah, tapi saya sebutkan where there is crisis, there is opportunity. Jadi opportunity-nya apa? Sila Dr. Kartini. Saya nak memperkukuhkan apa yang Prof Aziz katakan tadi, bahawa kita perlu beringat, kita ingatkan semula bahawa sepanjang negara mengalami MCO ataupun PKPB ini, PKPB, pemulihan dan sebagainya, kita telah pun mengalami 2 PRK pada bulan Julai lalu dengan Don Chini dan kemudian kita ada Don Slim di Perak. Saya nak menyatakan di sini bahawa dengan adanya garis panduan yang disertakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, dan kita nampak keperluan-keperluan selain daripada patuh kepada SOP, SPR juga boleh meletakkan limit ataupun had bilangan mereka yang boleh masuk ke Dewan Mengundi dan memastikan kawasan itu dibersihkan, disinfect sebelum dan selepas. Ini adalah penjagaan normal baru yang seharusnya telah pun diterima, dipakai dan dilaksana dengan baik. Jadi matlamat saya nak sampaikan di sini bahawa melihat PRK batu sapi, macam saya katakan di peringkat awal tadi, bahawa kita belajar, dewasa melalui pengalaman, dan kita telah lihat 2 PRK berjalan dengan baik, tanpa ada kesan impak penyebaran yang mendadak COVID-19, kecuali di PRN
PRN Sabah. Ya. Walaupun PRN Sabah menjadi penanda aras kepada kembalinya mendadaknya sebaran COVID-19, ia juga satu pengalaman untuk kita belajar bahawa kita tidak boleh mengambil sambil lewah perkara-perkara berkenaan SOP dan garis panduan. Bila mula bercakap tentang politik ni, dia mula menghangat. Saya mengundanglah penonton kalau ingin berinteraksi, memberikan pandangan balas. Kedua-dua panel pada malam ini sangat berbesar hati. 0322829841 mula kami buka. Kita bercakap soal keberkesanan tindak tanduk hari ini dalam kita menangani COVID-19 dan juga cuba memahami cabarannya yang bakal mendatang, dan ini juga menyingkap ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadinya berkait tentang isu yang kita bincangkan pada malam ini. Tadi kita menyentuh sedikit, saya beralih semula kepada Prof Aziz kerana PRK seperkara. Namun PRN Sabah itu, maka kita melihat Sabah sudah menjadi Little Wuhan-nya. Dan kita akan ada PRN satu lagi ni. Tak boleh nak dielakkan di Sarawak ini. Prof menyebutkan tadi bahawa kita harus mempunyai kebiasaan baru. Jadi lesson learn daripada apa yang kita pelajari dalam episod-episod PRK, PRN, dan kita tak boleh mengelak PRN Sarawak pula dalam masa yang terdekat ini. Mungkin apa yang perlu dipertegaskan kerana ada satu pihak kita sangat terbelah. Ada yang mengatakan bahawa tangguhkan saja tanpa memahami latar belakang perlembagaan dan juga peruntukan yang ada. Tetapi ada yang menganggap, melihatnya bahawa ini satu keperluan, namun kita harus menguruskannya dengan lebih baik, dengan SOP yang lebih ketat. Jadi kita ada keseimbangan di antara kedua-dua ini untuk kita menyantuni keresahan rakyat. Prof. Saya rasa macam saya orang bidang hubungan antarabangsa. Jadi saya selalu melihat kalau nak apa yang dirasa di Malaysia, mungkin apa ada sama ada perkara yang sama juga telah berlaku di luar negara. Malah saya rasa sekarang ni masa terbaik kita lihat di Amerika Syarikat sebab sedang berlangsung pilihan raya presiden yang akan kita tahu keputusannya 3 November ini Jadi dalam konteks ini bagaimana pihak Amerika di Amerika sendiri menguruskan pilihan raya itu sangat menarik sebab saya lihat banyak pengundian undi awal tu dilaksanakan dan undi pos dilaksanakan secara meluas kan. Jadi sekiranya metod ataupun kaedah itu nak digunakan di Malaysia, dia perlu mekanisme yang melibatkan agensi-agensi lain kan. Macam Pos Malaysia sebagainya kan. Dan perkara ini boleh dilakukan kan. Dan saya rasa dengan mempelajari apa yang berlaku di negara luar tu, kita boleh tambah baik sistem di negara kita ni kan. Khususnya bila sekiranya COVID-19 ni masih lagi berlaku sampai tahun depan. Jadi apa mekanisme yang kita nak buat? Jadi kita boleh tengoklah apa penyesuaiannya. Macam pengundian awal boleh ditambahkan, undi pos boleh ditambahkan kan. Selain pada SOP dari segi kempen dan sebagainya boleh ditambahkan kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa belajar daripada apa yang berlaku dan kita boleh tambah baik diri kita kan. Satu perkara lagi saya rasa perlu kita ingat bila kita cakap pasal wave dan sebagainya flu pandemik yang wujud tahun 1918 itu melalui 3 fasa untuk wave dia tu kan. Jadi maksudnya saya tak pasti sama ada fasa yang terakhir ataupun masih lagi ada beberapa fasa sebab keadaan sekarang ni berbeza dengan keadaan sebelum ni dulu mungkin populasi rakyat tu tak banyak kan. Sekarang ni melibatkan satu dunia Jadi cabaran yang paling besar sekarang ni adalah vaksin. Dan kalau di peringkat, balik pada bidang saya tadi, hubungan antarabangsa kita sekarang ni melihat bahawa perlumbaan, kalau dulu kita dalam politik antarabangsa ni perlumbaan senjata tapi sekarang ni perlumbaan adalah perlumbaan vaksin. Jadi sekarang ni Malaysia bagaimana kedudukan dalam perlumbaan vaksin ini? Adakah sebahagian daripada perlumbaan tersebut ke ataupun kita hanya menunggu je orang negara lain yang cipta vaksin sebab kalau kita saya tahu kerajaan Malaysia sedang berunding dengan China kan, dengan negara-negara lain yang sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin ni cuma masih lagi tak ada jaminan lah, walaupun Russia telah mengatakan vaksin telah ditemui tapi tak ada jaminan untuk sampai lagi lah tapi ramai negara dah mula booking vaksin daripada Russia jadi dalam konteks ini kita sebenarnya boleh ada mekanisme lain gunakan bijak pandai kita untuk mencari alternatif. Mungkin kita boleh menghasilkan vaksin juga kan. Kalau kita yang menemukan vaksin, kita saya rasa jadi world player semua orang tumpu pada negara kita jadi itu kurang dibicarakan di Malaysia. Saya heran sebab negara lain tu juga membicarakan vaksin dan sebagainya, tapi kita hanya membicarakan tentang bagaimana Bardan tadi menangani dan kerajaan terlibat bagaimana dan bantuan-bantuan tapi sikit sangat perbincangan ataupun wacana membincangkan tentang
pencarian vaksin dalam konteks Malaysia itu sendiri kan, sebab ini akan juga jaminan kepada keselamatan negara dan juga kepentingan nasional negara. Jadi saya rasa dalam konteks ini saya luahkan untuk diwacanakan isu ini. Mungkin pihak kerajaan boleh ambil peluang ini untuk mewacanakan lebih lanjut tentang isu ini. Mungkin kita disibukkan dengan vaksin politik agaknya. Jadi itu yang memenuhi ruang pemikiran kita. Jadi tak sempat nak terfikir. Boleh jadi. Itu topik lain, nanti kita akan pedam lagi dengan Prof. Tapi tadi bila bercakap soal SOP baru ni, saya lihat doktor buat catatan banyak pula tu catatan dia tu. Tak. Saya bercerita pasal melihat kepada struktur. Macam saya katakan daripada peringkat awal, persediaan dari segi minda dan juga persediaan dari segi struktur, termasuklah institusi, pendidikan ataupun keseluruhan sektor awam dan swasta, persediaan untuk 5 tahun akan datang, apakah yang perlu negara sediakan dalam menerima hakikat berada dalam zaman COVID-19 ini. Itu yang saya fikirkan, adakah perlu negara memikirkan dengan lebih terperinci dari segi perubahan struktur, perubahan bagaimana mengalami digital divide. Kalau kita ambil kes yang paling kecil, work from home. Namun begitu kita perhatikan, kita andaikan adanya sifat self integrity, self regulated. Namun begitu ada persoalan, siapa yang bayar wifi tersebut? Adakah majikan mampu untuk meneruskan itu? Adakah mereka yang bekerja di rumah ni ada peralatan yang sesuai? Kadang-kadang mungkin lebih banyak di dapur mengurus daripada menyediakan tugas. Bukan perkara yang luar biasa, tapi perlu kita fikirkan dengan lebih perincian. Bila kita nyatakan perubahan struktur itu, adakah struktur itu harus berperingkat, melibatkan individu, keluarga dan masyarakat, dan melibatkan awam dan swasta? Perlukah pada setiap struktur ini mula mewujudkan unit kesihatan awam dan swasta supaya kemandirian diri dalam menjaga kesihatan itu dimulakan di rumah dan menjadikan perkara biasa, alah bisa tegal biasa. Itu yang saya fikirkan, bagaimana kita nak mengubah minda ini. Kerana kita mahu menerapkan kepada masyarakat di luar sana, terimalah hakikat kita hidup dalam COVID-19. Apabila bercakap soal perubahan struktur ini, saya melihat ruang yang lebih luas lagi untuk kita bincangkan. Kerana kita sebutkan tadi, apabila berlakunya realiti ini, maka kita akan berdepan dengan satu realiti baru yang kemudian membentuk sikap baru sepatutnya. Tetapi selepas beberapa bulan, 6 bulan, kelihatannya perubahan itu agak lambat kerana dia macam tarik tali. Dia nak berubah, apa tu patah balik ke sikap lama. Tapi kita terima pemanggil dahulu, lama menanti di talian. Hello. Silakan. Wani dari Johor. Hello. Ya, salam sejahtera, salam mafukat Johor. Ya, silakan. Ringkas dan padat, Wani. Okey, soalan saya kepada Profesor tadi. Ya. Saya nak tanya sikit. Okey, adakah kita di keadaan terdesak untuk menghadapi pilihan raya? Kalau dibandingkan dengan Amerika Syarikat, Presiden Trump dia sudah tamat tempoh tapi di Malaysia sudah macam itu. Saya rasa kalau cukup saya cakap agung kita semuanya, sekarang pun dah ada masalah kewangan banyak. Masyarakat, jika kita mengadakan pilihan raya, wang siapa digunakan wang masyarakat. So cuba saya rasa apa yang dikatakan heboh-heboh pasal politik ini adalah kepentingan setengah pihak dalam untuk mengatakan politika. So saya minta kita dengar saja cakap kita follow, kita diam sekejap, artis politik ini dah tamat dan semuanya akan okey. Baik. Kita berikan laluan kepada panel untuk memberikan pandangan balas Wani. Terima kasih kerana pemanggil dan kita akan berehat seketika. Sejurus selepas itu nanti akan ditangani persoalan dikemukakan oleh Wani langsung oleh kedua-dua panel. Kita berehat dulu. Andai penerbit saya berlakon. Bicara naratif pada malam ini membicarakan tentang bagaimana kita sebaiknya membentuk sikap dalam kita berdepan dengan cabaran COVID-19. Dua panel pada malam ini, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib dan juga Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani. Soalan tadi, Wani dari Johor bercakap soal pilihan raya, pilihan-pilihan yang ada. Saya nak serah, nak angkat tangan ke Prof dulu. Tadi pun saya dah menjelaskan juga kan bahawa macam pilihan raya, walaupun saya faham hasrat rakyat ni, yang ada rakyat kan yang non partisan dia maksudnya dia tidak belah mana-mana, tapi dia mahu melihat negara stabil dan ekonomi pun stabil dan COVID-19 dapat ditangani dan bimbang
bila terlampau sangat politicking. Jadi saya rasa dalam kenyataan daripada istana ataupun Majlis Raja Yang di-Pertuan Agong juga ada menyeru tentang perlu dikurangkan politicking sebenarnya kan. Dan tapi dalam masa sama juga saya rasa kan bahawa apa yang termaktub dalam perlembagaan itu kan kena diikuti alas kalau atau kita mau tukar apa yang terkandung dalam perlembagaan. Jadi dalam konteks ini sekiranya ada kekosongan dan mandatnya hampir tamat kan perlu diadakan jugalah pilihan raya umum kan, dan politicking itu dibenarkan. Balik pada persoalan saya cakap tadi lah, politicking tu berpolitik tu tak ada masalah. Yang masalah tu apabila kita tak ikut SOP yang dikuatkuasakan kan. Jadi itu menyebabkan berlakunya penyebaran COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat macam di Amerika, kita tahu di Amerika ada hadapi masalah yang agak besar kan. Dan tapi realiti Amerika tu beza dengan kita sebab di Amerika tu mereka memang tak patuhi pakai mask tak pakai kan. Presiden pun memang tak setuju pakai mask sebagainya. Dan pembalahan tentang isu right kan, hak dan pilihan tu sangat besar kan dalam pilihan raya di sana kan. Di negara kita satu yang menarik lah kalau kita nak lihat kenapa ombak pertama ataupun wave pertama yang itu kita berjaya tangani kerana pertamanya ada kebijaksanaan di minda Perdana Menteri masa itu bila dia mengambil alih pemerintahan walaupun agak kontroversi tapi beliau tidak campur tangan dalam urusan menguruskan COVID-19 ni, menyerah pada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan jadi dan dia juga pastikan apa yang dikehendaki oleh Kementerian Kesihatan dipatuhi. Jadi itu yang kita ada PKPB dan pemulihan seterusnya kan. Dan kepatuhan rakyat tu sangat baik di Malaysia berbanding dengan Amerika. Amerika rakyat tak patuh kan, dia berbalas sama sendiri kan. Di kita ni sangat baik kan dan menyebabkan kita dapat meredakan COVID-19 ketika itu Cumanya balik pada persoalan tadi lah, bila kita alpa dia bila politik sebab kita dah rasa macam kita dah mungkin COVID-19 dah tak ada dah ni sangat minimal mungkin tak tersebar kan. Tiba-tiba je berlaku dan berlaku ni bukan kita nak salahkan rakyat juga tapi ada faktor lain lah macam contohnya di Kedah, saya daripada Kedah macam contohnya kes Siva Gangga yang berpunca daripada seorang yang balik daripada India sebagainya dan tersebarnya di kalangan warga Kedah di sana Jadi dalam konteks ini ada juga ketidakpatuhan SOP lah, kuarantin sebagainya menyebabkan keadaan itu berlaku. Jadi saya rasa saya menyeru lah sebenarnya dan bahawa rakyat terus patuh pada apa yang disusun kepada kita SOP tersebut dan kalau perlukan macam tadi balik pada isu pilihan raya kan macam saya sebut tadi pilihan raya umum mungkin masih lagi ada tempoh dan tak perlu diadakan sekarang dan bukan masa terbaik pun diadakan sekarang ini kan, walaupun kita berbalah dengan isu siapa yang bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu patut diredakan dulu, tumpukan pada COVID-19 dan ekonomi Tapi macam pilihan raya Batu Sapi kan dengan Pilihan Negeri Sarawak kita tak dapat nak menghalang daripada untuk diadakan sebab tempoh matang ataupun tempoh mandat itu dah sampai dan satu lagi melibatkan kematian ahli parlimen lah. Jadi tak nak kita kena buat tapi pepatuhan SOP itu harus dilakukan dan bukan saja oleh rakyat ini ahli politik pun sama. Takut ahli politik sebenarnya yang melanggar SOP ni jadi itu menjejaskan juga perancangan yang dikehendaki oleh kerajaan sendiri Jadi dalam konteks ini saya rasa semua kena patuhlah apa yang dikehendaki dan arahan daripada Kementerian Kesihatan. Betul kata ni. Okey, saya nak beri kata kunci yang utama Wah, tu bagi kunci siap. Ya, kata kunci nyawa dan kelangsungan hidup. Dalam banyak perkara macam Prof Aziz katakan tadi, kita tidak boleh terus bersikap menangguh. Dalam keadaan tertentu juga harus patuh kepada perlembagaan dan kita kembalikan kepada Wani dan melihat kembali, telusuri kembali bahawa negara telah berjaya mengurus pilihan raya kecil di Chini dan juga di Slim. Walaupun dalam keadaan itu negara berdepan dengan fasa pertama dan gelombang pertama dan gelombang kedua COVID-19. Ini bermakna perkara ini boleh diurus dengan baik selagi mana patuh pada garis panduan, patuh kepada SOP yang ditetapkan dan yang paling penting kena menerima hakikat bahawa kelangsungan hidup ini tidak terus harus ditangguh. Ia harus diteruskan. Life has to move on. Dalam keadaan nak meneruskan kehidupan, kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati, mengingatkan diri
kita jaga kita. Itu penting Maknanya kita patuh pada SOP, patuh pada garis panduan, insya-Allah tidak terus perlu menangguhkan perkara-perkara, kerana walaupun kita terima hakikat 800,000 orang yang kini kehilangan pekerjaan, dan kita juga kalau terus menangguh semua perkara terhenti, tak boleh diteruskan, ke mana kita? Dan negara sekarang ni telah lagi berusaha untuk memastikan belanjawan 2021 boleh dibentangkan, diterima dan diluluskan, kerana insentif yang disediakan, pakej rancangan yang disediakan adalah untuk rakyat. Dan penangguhan juga tidak boleh dibuat kerana negara tahu bahawa kalau terus dengan penangguhan, maka banyak peniaga kecil tak dapat meneruskan kerja. Banyak lagi yang akan terus berhadapan dengan masalah bagaimana mengurus kelangsungan hidup. Walaupun tidak semua dalam kategori perniagaan itu terkena atau terkesan dengan impak COVID-19. Terutama sekali dalam pelancongan. Saya pun merasa simpati kepada teman-teman yang terlibat dengan perhotelan dan sektor pelancongan. Jadi perkara ini kita mahu rakyat sedar, terima hakikat kita berada dalam era COVID-19, menerima bahawa garis panduan SOP ini adalah sebahagian daripada hidup kita yang perlu diamalkan dan perlu meneruskan hidup tanpa ditangguh. Pelancongan adalah sektor yang paling teruk terjejas disebabkan oleh COVID. Encik Abdullah dari Seremban, kita berikan laluan. Hello. Hello Encik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ringkas dan padat Encik Abdullah, silakan. Ada dua soalan Silakan. Sama sekali dalam ucapan PM pagi tadi mengatakan mengikut perlembagaan kerajaan tidak boleh menghalang PRK, Batu Sapi ataupun juga PRN. Melainkan dikenakan darurat di kawasan Batu Sapi dan juga di negeri Sarawak. Jadi soalan saya, bolehkah kerajaan negeri di bawah yang di-Pertua Negeri mengisytiharkan darurat di Batu Sapi dan juga di Sarawak? Dan lagi satu ialah tentang ada satu ketika dulu Tun Mahathir ada ucap katakan kita boleh ubah undang-undang kecil, tetapi undang-undang Quran dia tak boleh ubah. Jadi kita boleh ubah kalau kita mahu. Kita bawa ke Parlimen dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Baik. Okey. Wah, mendadak berhenti. Saya sangka ada ulasan sedikit. Tapi saya rasa pada kebijaksanaan kedua-dua panel. Prof dulu. Saya melihat bahawa darurat ni satu perkara lah kan. Walaupun darurat ni boleh diisytiharkan bukan di peringkat seluruh negara lah maksudnya, melibatkan seluruh negeri, tapi juga boleh melibatkan hanya negeri saja ataupun kawasan saja kan. Khususnya melalui ATA MKN Majlis Keselamatan Negara yang membenarkan kawasan-kawasan tertentu sekiranya dirasakan perlu untuk diisytiharkan darurat, boleh diisytiharkan darurat di kawasan itu saja. Cuma isu sekarang ni untuk apa? Kalaulah contohnya mendadak kes meningkat COVID-19 misalnya di Sarawak, bolehlah diisytihar di situ Dan Batu Sapi ni sekiranya ada dilihat sangat sukar untuk diadakan pilihan raya kecil sebab mendadaknya di kawasan merah dan jangkitan terlalu banyak. Itu masih boleh berlaku. Masih boleh berlaku. Sebab kita lihat banyak negara sebenarnya mengisytiharkan penangguhan kepada pilihan raya kerana faktor COVID-19 ni. Misalnya negara Romania menangguhkan pilihan raya umum dah terus kerana faktor COVID-19. Tapi kita kena lihat pula negara itu punya struktur pentadbiran macam mana yang sistem dia membenarkan sekiranya ada emergency atau darurat begitu boleh dilakukan Tapi sistem kita kerana sistem kita sebenarnya agak sukar untuk mengisytiharkan darurat sekiranya kiranya kalau kita dah masih mampu menangani isu macam contoh COVID-19 dilihat masih lagi mampu ditangani oleh pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan dan tidak ada keperluan sebab kadang-kadang impak dia ada impak ekonominya ada juga, misalnya pelabur asing akan takut nak datang sebab itu juga ditunjukkan ketika dalam kenyataan daripada istana di situ dan banyak faktor-faktor lain lah kebimbangan, adakah undang-undang tentera dikuasakan dan sebagainya jadi banyak isu didebatkan unless kalau kerajaan menjelaskan bentuk macam mana darurat itu nak diadakan tapi saya rasa kena ada justifikasi yang sangat kukuh lah untuk membolehkan kerajaan melaksanakan berdarurat di hanya kawasan-kawasan itu dan peristihan itu perlu di peringkat pusat lah peringkat pusat yang negeri tak boleh sebab itu kawasan pusat jadi terpulang kalau mungkin
COVID-19 nak dijadikan justifikasi sekali lagi hanya untuk menafikan pilihan raya diadakan itu, saya rasa boleh diusulkan, tapi kena ada justifikasi agak yang sebenar lah. Tidak boleh hanya mengumumkan walaupun dalam konteks kemampuan kita masih lagi boleh mengawal keadaan tersebut lah. Saya tahu doktor juga ingin menambah, tapi setiap kali tiba giliran doktor saja, waktunya untuk kita berehat seketika. Ruang untuk anda juga mengambil sedikit masa, dan kita akan kembali studio selepas kita berjeda seketika. Ya, Dr. Kartini Abu Talib dan juga Profesor Muhammad Azizuddin bersama bercakap tentang bagaimana selama ini kita telah menangani COVID-19. Soalan daripada Syed Abdullah tadi, ruangnya untuk Dr. Kartini. Saya nak tambah bila dia bertanya tentang pengisytiharan darurat. Saya kira buat masa ini ramai yang dah sedia maklum bahawa nak mengisytihar darurat mestilah tertakluk kepada perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dia ada 3 perkara, iaitu mesti jatuh pada maksud keselamatan, persoalan kepada kehidupan ekonomi dan juga kepada ketenteraman awam. Dan negara telah pun mengalami 5 bentuk darurat yang berbeza, iaitu darurat ketika Tanah Melayu sebelum merdeka, kemudian darurat 1966 saya kira kalau nak kaitkan dengan Sarawak, di mana constitutional crisis dengan Stephen Kaloningkan, kemudian 1969 13 Mei yang sangat semua orang tahu tragedi bersejarah, kemudian 1977 di Kelantan. Jadi dalam keadaan ini kita maklum walaupun kuasa persekutuan yang boleh mengisytiharkan darurat, di peringkat negeri telah ada presiden bahawa darurat ini boleh berlaku. Tetapi dia mesti tertakluk dalam naratif kepada 3 perkara dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Kemudian berkenaan persoalan tentang batu sapi, saya ada idea yang mungkin agak radikal, saya kira. Ini negara demokrasi. Ini demokrasi. Okey. Berkenaan batu sapi, benar macam Tuan Said katakan tadi bahawa batu sapi berada dalam keadaan red zone. Zon merah, dan kita tahu bahawa dengan title Little Wuhan yang kini diberi kepada Sabah, semua orang berhati-hati. Sedangkan SPR juga telah memaklumkan tidak ada volunteer yang sanggup turun untuk tampil ke hadapan membantu dalam PRK batu sapi. Kalaulah ada persetujuan, kalaulah balik kepada mandat yang telah pun dimaklumkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk berhenti politicking, mungkin kita boleh beri kemenangan tanpa bertanding kepada calon warisan di batu sapi. Mungkinlah sampai saat itu kita harus boleh bekerjasama dan menerima bahawa kemenangan tanpa bertanding, tanpa perlu ada kempen pilihan raya adalah yang terbaik untuk rakyat buat masa ini. Why not? Riak-riak itu sudah ada, tapi saya tak sangka doktor akan mengambil posisi sebagai pelobi politik pada tidak. Tapi kalau itu berlaku, saya cenderung untuk menyokongnya. Saya tak setuju. Tak setuju ada tu keterbukaan. Apa itu debatnya lain nanti. Satu perkara yang saya melihat bila Perdana Menteri concern ataupun keprihatinannya sehingga membawa kepada cadangan untuk sebelum ini kepada Yang di-Pertuan Agong tentang idea darurat adalah apabila melihat bardan kita. Dan kini 11,000 yang berada dalam kuarantin dan beberapa ratus yang sudah pun disahkan positif. Itu memberikan tekanan yang berbeza kerana apabila ia sudah mula mencecah belasan ribu, mereka yang menjaga perimeter kita ini sudah berada dalam keadaan tekanan, dan kita belum membayangkan lagi soal ICU-nya, hospital yang perlu menambah katil, deployment petugas. Kita sudah pun ada di Sabah misalnya Hospital Medan, dan itu sebenarnya memberikan tekanan administratif, kos dan juga guna tenaga. Ini elemen-elemen yang mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk idea supaya sebelum ini idea darurat itu. Tidakkah itu realitinya? Cuma sekarang ni saya rasa kalau itu dia jadikan panduan, sebab saya faham bardan ni mendapat tekanan yang sangat besar kalau COVID-19 ni terus merebaklah dari segi jangkitan tersebut. Jadi memerlukan mungkin darurat untuk ambil tindakan. Tapi bila darurat dilaksanakan, adakah bagaimana bentuk lockdown ataupun kawalan yang ingin dilaksanakan? Sebab rakyat sekarang ni memang telah terbeban sebenarnya. Dari segi ekonomi memang sangat terbeban. Dan kalau kita lihat ekonomi kita pun dah meleset dan negatif, negatif 3 tak salah saya sekarang ni. Jadi adakah dengan peristiwa darurat akan beri kesan lagi teruk ataupun lagi baik?
kena ada analisa sebenarnya, kajian melihat impak sekiranya darurat diisytiharkan. Memang ada keperluan kan. Cuma isu tadi balik pada yang persoalan perkara 150 lah, sama ada 3 perkara tu sesuai menggunakan salah satu ni, tapi kalau melihat dalam konteks sekarang ni keselamatan dalam negeri, kehidupan ekonomi, memang ada impak dan boleh kalau nak gunakan darurat itu dan dalam konteks itu social unrest tidak ada berlaku cuma kena adakan kajian lah saya rasa melihat kalau isytiharkan darurat apa impak yang lebih besar sebab banyak negara sekarang ni walaupun isytiharkan darurat sebenarnya tapi bukan darurat yang menyeluruh dia hanya atas macam contoh Amerika Syarikat negara persekutuan mestiharkan darurat dan negeri pun mestiharkan darurat, ada daripada 50 negeri 48 mestiharkan darurat tapi daruratnya lebih sebenarnya seperti mana yang kita buat juga mengarahkan tentera untuk mengawal, memberi bantuan dan sebagainya, malah sebab ramai yang hilang pekerjaan sampai jutaan hilang pekerjaan perlukan bantuan ni, dan bantuan ni perlu disalurkan melalui agensi kerajaan ini jadi itu digunakan darurat jadi darurat yang bagaimana dilaksanakan itu perlu dijelaskan cuma saya pun tak pasti darurat mana, adakah darurat kesihatan fokus khusus untuk penyelesaian isu-isu COVID-19 ni ataupun lebih menyeluruh isunya yang dibimbangi sebenarnya banyak dipolitikkan juga kan dalam isu ni, melihatkan adakah ini faktor perubahan kerajaan dan sebagainya jadi saya rasa pihak menjaga-jaga dan Jabatan Agung telah menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencari kata putus bahawa setakat ini masih lagi badan kita mampu untuk menangani ini Saya rasa kalau sampai tahap klimaks mungkin maksimum dah tak mampu, saya rasa mungkin darurat boleh dipikirkan semula. Prof, ada penonton yang mula dah tanya yang Prof tak bersetuju dengan idea memberi kemenangan percuma tu. 30 saat je kita jawab. 30 saat. Saya ni saya agak pro demokrasi Saya, kalau ada election saya galakkan supaya adanya persaingan tak semestinya bagi menang percuma pada warisan contoh di Batu Sapi walaupun incumbent ataupun sebelum ni warisan perlukan ada pilihan raya juga kan. Kalau saya rasa kalau mungkin parti politik tak nak masuk mungkin ada calon bebas juga. Maksud ada juga pilihan raya So dalam konteks ini saya rasa memakmurkan meraihkan demokrasi itu penting walaupun dalam keadaan tekanan COVID ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kartini dan juga Prof Azzuddin dan terima kasih kepada perhatian yang tuan-tuan berikan. Realitinya kita harus memainkan peranan kita. Tagar ni tanda pagar. Itu dia punya akronim. Tagar kita jaga kita. Jadi kita harus melihat realiti itu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hibah. Salam.